TV KPM. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar seluruh penonton-penonton Didik TV hari ini? Kita dalam subjek counselling. Hari ini kita dalam Road to Success STPM 2020. Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita pakai pelitup muka, kita pakai cecair pembasmi kuman dan kita kekalkan penjarakan fizikal. Baik, kita dalam subjek kaunseling yang akan kita pelajari hari ini adalah persediaan menghadapi temu duga. Biasa setengah orang tu dia dapat A banyak, tapi bila interview menggeletar habis tangan dia kan. Anda mesti nak tahu dengan siapa kita akan belajar pada hari ini. Jom kita saksikan profil guru kita. Alright, di hari ini kita di studio bersama dengan Cikgu Mahfuzah. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Oh, Cikgu sebagai ikon inspirasi guru kaunseling. Oh, bukan biasa-biasa. Dan kita bawakan anda daripada Kolej Tingkatan 6 Sultan Salahuddin Alostak Kedah. Jauh datang nak berikan ilmu kepada kita. Baik Cikgu, sebelum kita nak mulakan, kita buat SOP terlebih dahulu. Boleh Cikgu? Boleh. Okey, silakan Cikgu. Biasalah cikgu, bila kita pergi ke sekolah ni, inilah yang paling penting sekali. Kita kena pakai cecair pembasmi kuman. Okey, silakan cikgu. Cikgu boleh tekan terlebih dahulu. Alright, dan saya pula. Bila kita dah pakai cikgu, barulah kita boleh buka face mask kita, tapi jangan buang merata-rata. Letakkan di dalam bekas yang kita bawa agar tidaklah terkena jangkitan kuman. Baik cikgu, hari ini kita dalam subjek counselling STPM 2020. Bila examnya cikgu? Akan berakhir minggu lepas. Ya, tapi pelajar saya dah habis hari ini. Ya. Okey, baik. Tapi subjek ataupun tajuk kita pada hari ini cukup menarik, iaitu temu duga. Betul. Mungkin ada sesuatu yang cikgu nak cerita tentang topik kita pada hari ini. Ya, betul. Okey. Macam Aiman kata tadi, pelajar-pelajar STPM baru sahaja kebanyakannya menamatkan, kecuali ada beberapa kertas lagi lah yang akan bersambung pada minggu hadapan. Jadi macam pelajar saya minggu ni sudah habis. Hari ni paper terakhir, kertas terakhir. Wow. Jadi sekarang ni memang persiapan untuk menghadapi temu duga, sebab semua pelajar STPM akan ke universiti. Nanti kena temu duga juga ke cikgu di universiti nanti? Ya, tapi bukan semua kursus. Dia ada sebahagian kursus sahaja yang pelajar perlu hadiri temu duga. Kalau saya cikgu bergeletar habis waktu ketemu duga tu. Tak apa. Gementar tu boleh diatasi. Boleh diatasi? Boleh diatasi. Okey, lepas ni cikgu bagi tips sikit boleh cikgu? Boleh, insyaAllah. Okey, tapi sebelum tu kita nak tahu juga pandangan murid-murid tentang subjek kita pada hari ini berkaitan dengan persediaan menghadapi temu duga. Tapi cikgu, saya tak berkeserangan pada hari ini. Okey, dan kita ada juga murid-murid yang akan menyertai kita pada hari ini. Kita nak tanya mereka apa pandangan mereka tentang subjek pada hari ini. Jom kita bersama dengan mereka. Kita ada yang pertama, Alia Sofia. Boleh kenalkan diri sikit tak, Alia? Boleh. Okey, silakan. Okey, hai. Assalamualaikum. Okey, nama saya Nur Alia Sofia binti Samsul dari Kolej Tingkatan 6 Sultan Salahuddin. Oh, cara dia kenalkan diri tu cikgu. Kalau saya terimalah. Boleh cikgu ya? Boleh. Seterusnya, Azim. Okey, Azim, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azim bin Azhari dari Kolej Tingkatan 6 Sultan Salahuddin. Okey, terima kasih. Ini tengah driving bagaimana ni? Dan seterusnya, yang ni betul-betul ni. Memang cukup smart ni. Kugan, silakan. Hai, salam sejahtera. Nama saya Kunisa Naika Mariam. Saya dari Kolej Tingkatan 6 Sultan Salahuddin. Okey, kalau macam ni sekali tengok ni saya dah terima dah cikgu. Dengan pakaian yang cukup smart. Seterusnya. Okey, seterusnya boleh?
Siapa cikgu seterusnya? Jurina. Jurina, silakan. Hai, selamat petang. Nama saya Jurina daripada Kolej Tingkatan 6 Sultan Salahuddin. Okey, next. Seterusnya. Peyun. Hai, salam sejahtera. Nama saya Peyun. Saya dari Kolej Tingkatan 6 Sultan Salahuddin. Dan yang terakhir sekali. Ni dah macam pegawai dah ni. Silakan. Haziq, silakan. Nampak dia keras kat situ cikgu ya. Tak apa, kita akan bersama dengan mereka selepas ini. Kugan. Betul cikgu? Kugan Betul. Kugan. Ya. Okey, tadi cikgu bagi pandangan tentang subjek kita pada hari ini. Mungkin Kugan ada sedikit pandangan tentang subjek kita pada hari ini berkaitan dengan persediaan menghadapi temu duga. Ya, saya ingin tahu macam mana nak persiapan untuk masuk temu duga. Okey, thank you Kugan. Dan kita nak bersama dengan cikgu selepas ini. Kita nak belajar tips bagaimana tak menggeletar bila masuk Dewan Temu Duga tersebut. Tapi kita berehat dulu seketika, boleh cikgu? Boleh. Okey, dan kita akan kembali selepas ini dalam Road to Success. Dah ada dah. Okey, Haji Boy, silakan. Silakan, kenalkan diri terlebih dahulu. Masih lagi ada gangguan teknikal dan kita akan berkenalan dengan Haji Boy selepas ini. Kita berehat terlebih dahulu. Road to Success STPM 2020. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Road to Success STPM 2020. Dalam subjek kita pada hari ini, kaunseling persediaan menghadapi temu duga. Saya teringat juga cikgu waktu first saya temu duga dulu kan, terkelu lidah walaupun dah buat skrip dah cikgu. Dah buat skrip dah terkelu juga. Tapi hari ini don't worry, kita bersama dengan Cikgu Mahfuzah akan memberikan tips kepada kita. Jadi murid-murid dah bersedia ke belum ni? Dah bersedia? Okey? Kalau dah bersedia, cakap sedia. Okey? Okey, cikgu mereka dah bersedia. Jadi tanpa lengahkan masa lagi, jom cikgu kita mulakan kelas kita. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan terima kasih Aiman. Okey, baik, kita akan terus kepada tajuk kita hari ini iaitu persediaan pelajar STPM menghadapi temu duga. Baik. Okey. Apa itu temu duga? Okey, apa itu temu duga? So, macam tadi Aiman kata buat skrip dah. Buat skrip dah cikgu. Buat skrip dah. Tapi masih lagi blank. Kenapa? Skrip tu sebenarnya untuk pengacaraan Aiman. Tapi untuk temu duga ni lain dia punya. Lain persediaan, persiapan tu. Okey? Baik, kita tengok dulu. Kita berkenalan dulu dengan apa itu yang kita katakan temu duga atau bahasa Inggerisnya interview. Okey. Temu duga ni konsep dia adalah wawancara berstruktur. Maksudnya sistematik. Okey? Disusun. Okey, untuk membuat penilaian pemilihan untuk kita tentukan kelayakan. Baik. Okey. Temu duga ni pula ada 3 tujuan. Okey, untuk pelajar-pelajar STPM ini, 3 tujuan yang kita boleh tengok temu duga ini. Yang pertama adalah untuk tawaran temu duga. Okey, pelajar-pelajar yang nak sambung pengajian akan memohon untuk temu duga. Yang kedua adalah untuk menerima tawaran ke universiti macam yang saya katakan awal tadi. Dan yang ketiga adalah untuk memohon pekerjaan. Okey. Dan temu duga ini dia ada beberapa bentuk. Okey, ada 3 bentuk. Yang pertama secara individu, okey, seorang-seorang ataupun secara berkumpulan. Yang itu demam saya cikgu. Okey, kejap lagi kita tengok macam mana nak buat bagi demam itu kebah. Demam itu kebah. Okey, dan yang ketiga, kita sekarang dalam dunia digital. Okey, ada mode temu duga melalui ataupun secara atas talian. Okey, temu duga ni melibatkan 2 pihak. Okay? Yang pertama adalah calon yang ditemu duga dan yang kedua adalah panel penemu duga tersebut. Okey. Okey, yang pertama tadi untuk tawaran beasiswa. Baik. Okay. Pelajar-pelajar tingkatan 6 ini ataupun lepasan STPM ini misinya hanya satu, iaitu untuk
melangkah ke universiti. Okey. Jadi bila kita nak sambung, kita perlukan dana ataupun tajaan atau sumber kewangan. Betul. Jadi ada beberapa pilihan tawaran beasiswa yang disediakan untuk pelajar-pelajar STPM ini. Okey. Dan ini saya senaraikan antaranya yang boleh pelajar-pelajar tengok, okey, sama ada pelajar yang bersama kita di studio ataupun pelajar di luar sana. Okey, antaranya adalah beasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi dan juga beasiswa yang di-Pertuan Agong. Okey, untuk ketahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan tawaran beasiswa ini, pelajar-pelajar memang digalakkanlah untuk sentiasa melayari internet. Sebab tawaran temuduga ni dia bukan keluar selalu. Dan bila dia keluar itu ada satu tempoh masa yang pendek. Jadi kita kena sentiasa peka. Sentiasa cari maklumat itu. Kalau tak dapat tajaan cikgu jenuh. Ya, nak belajar betul. cikgu, ya. Makan puluhan ribu. Betul. Dan yang kedua saya nak tunjuk ini adalah beasiswa. Aiman pernah dengar? Beasiswa My Brain SC. Oh, My Brain ni. My Brain, ya. Untuk selepas daripada ijazah ke cikgu? Okey. Saya buat pembetulan sedikit. Pembetulan sedikit, cikgu, ya. Pembetulan sedikit. Okey, My Brain SC ni adalah satu insentif daripada Kementerian Pengajian Tinggi menawarkan beasiswa kepada sesiapa sahaja yang menyambung pelajaran, tak kiralah peringkat ijazah ataupun ijazah sarjana dalam bidang sains tulen. Oh. Ya, fizik, kimia, biologi dan juga matematik. Okey. Ini adalah satu insentif untuk kerajaan untuk menghasilkan lebih ramai Graduan? saintis. Dalam bidang sains lah, cikgu, Ya, ya? dalam bidang sains. Okey. Dia tak kira kita dapat tawaran itu belajar di luar negara ataupun dalam negara. Okey. Universiti awam ataupun swasta. Dia sains Asalkan dalam ya, sains tulen. sains tulen. Ya. Tak kira lah engineering ke macam mana cikgu? Ya, semua yang di bawah bidang sains tulen lah. Kejuruteraan fizik, kimia, biologi. Boleh. Ya, semua yang dalam aliran sains tulen. Nak meramaikan saintis Ya, di kita Malaysia. nak meramaikan saintis di Malaysia. Ya. Baik. Okey. Sebelum cikgu teruskan, kan dah 3 tahun saya bersama dengan pelajar-pelajar saya ni. Siapa boleh bagi tahu cikgu ada berapa universiti awam yang boleh pelajar-pelajar lepasan STPM dimohon? Siapa nak jawab? Ya, Kugan. Silakan. Ya, salam sejahtera cikgu. Ya, selamat sejahtera. Terdapat 20 buah universiti awam di Malaysia. Kugan nak masuk yang mana? Saya beringin nak masuk UUM. UUM tu jauh tu. Ya. Tapi kalau Kedah dekat lah, Ustaz. Ya, dekat saja. Okey. Baik, betul Kugan. So kita ada 20 universiti awam. Macam mana kita nak mohon ni, Aiman? Macam mana nak mohon tu, cikgu, ya? Okey. Pelajar-pelajar SPM dan juga STPM sebaik sahaja mendapat keputusan SPM ataupun STPM, mereka akan memohon melalui UPU online. Okey, itu satu pusatlah permohonan. Jadi 20 universiti ini menyenaraikan hampir 1,000 kursus untuk lepasan STPM. 1,000 kursus? Ya. Wow. Okey, 20 universiti ini. Okey, baik. Ini adalah bentuk yang ketiga tadi. Yang pertama beasiswa, yang kedua untuk ke universiti dan yang ketiga adalah untuk memohon pekerjaan dalam sektor awam. Ni dah habis belajar lah, cikgu, kan? Ya, dah habis belajar. Jadi saya tak nak tekan sangat yang ni sebab saya nak diorang belajar. Lepas tu baru kita fikir kerja. Betul. Okey, baik. Okey, macam saya dah kata tadi, bila habis sahaja peperiksaan, pelajar-pelajar ini akan memohon. Okey, dan untuk makluman semua, Aiman juga, okey, semalam adalah hari terakhir. Permohonan UPU online ditutup. Ya, ditutup. Pelajar-pelajar ni dah pun mengisi. Okey, saya ada 300 orang pelajar. 300 Ya, saya pelajar. dah semak setiap orang lah permohonan. Sebab bukan apa, takut nanti permohonan itu salah isi. Sebab yang prosesnya adalah sistem. Kan? Jadi bila salah isi, nanti dia punya permohonan itu ditolak. Ya. Maknanya dia orang isi ni sebelum daripada habis exam lagi? Ya, sebelum habis. Ini untuk fasa 1. Okey. Dan fasa 1 ni, Aiman, tujuannya adalah untuk memilih
pelajar yang layak untuk ditemuduga. Oh. Ya. Baru ke fasa yang seterusnya? Ya, sebab dia orang baru habis exam, result belum keluar. Oh, ya betul juga. Kan? Jadi fasa 1 ni adalah untuk memohon calon mengenal pasti atau memilih calon yang layak untuk ditemuduga. Oh, kriteria yang diperlukan. Kriteria yang akan kita bincangkan nanti. Okey. Baik. Okey. Siapa nak jawab? Dan atau siapa tahu berapa kursus yang memerlukan temuduga? Ada sesiapa? Ya, Peyun. Silakan. Okey. Silakan, Peyun. Mic tak buka, Peyun. Salam sejahtera. Okey. Saya khusus yang memerlukan pemohon untuk menghadiri sesi temuduga. Ada macam pendidikan, khusus pendidikan, perubatan, perakaunan, kewangan dan sebagainya. Okey. Banyak tu ya, Peyun dah senaraikan. Okey, mari kita tengok sama-sama. Okey, ini adalah kursus. Okey, tadi saya sebut 1,000, hampir 1,000 kursus. Dan kursus-kursus itu dibahagikan mengikut bidang. Okey, cuma bukan semua kursus akan mengadakan sesi temuduga. Hanya 4 bidang ini sahaja yang akan menyediakan temuduga atas beberapa sebab lah. Okey, jadi bagi pelajar yang membuat permohonan melalui UPU online, memilih antara bidang-bidangnya adalah pendidikan, sains sukan, bidang seni dan juga kaunseling. 4 bidang ini akan mewajibkan pelajar-pelajar ini menghadiri temuduga. Jadi fasa pertama ini yang saya tunjuk tadi, okey, bulan Mei hingga Ogos nanti akan dipilih dan akan dipanggil untuk menghadiri temuduga. Ya. Baik. Okey. Maknanya pentinglah untuk dia mengemas kini data terlebih dahulu sebelum dipanggil untuk temuduga. Ya, betul. Sayang cikgu ya kalau yang mana tercicir tu kan. Sebab tu cantik sangatlah timing sekarang ni bila kita buat sebaik sahaja pelajar habis peperiksaan. Jadi sebulan ini pelajar boleh gunakan untuk buat persediaan menghadapi temuduga ni. Sebab tu saya yakin cikgu seluruh pelajar-pelajar SPM, STPM dan sebagainya mereka kena tengok ni. Ya, cikgu betul. nak ajar ni sebab ni perkara yang sangat penting untuk menyambung pelajaran. Untuk pelajar-pelajar tingkatan 6, tajuk ini sangat-sangat penting. Saya mula tekankan daripada mula pelajar masuk melangkah kaki pada minggu orientasi sehinggalah pada hari terakhir berada di sekolah. Sebab ini akan menentukan. Menentukan peluang mereka untuk ke universiti. Ya. Cikgu pun ada pengalaman pernah melalui perkara-perkara ini, ya, cikgu betul. kan? Sehinggalah sekarang ini bergelar Cikgu Mahfuzah. Tak gitu, cikgu? Ya, betul. Okey. Boleh kita teruskan, Aiman? Boleh, silakan, cikgu. Baik. Okey. Ini adalah aspek penilaian. Okey, bila sesuatu temuduga itu dijalankan. Okey. Baik. Yang pertama kita tengok kita fokus pada sahsiah dan juga keterampilan calon. Okey, pada sahsiah dan keterampilan ini, panel penemuduga akan menilai calon-calon melalui sikap dan penampilan dan juga tahap kematangan pelajar tersebut. Ya, okey. Sikap dan penampilan ni kita nak berhadapan dengan orang. Macam nak pilih menantu contohnya kan. Kita mesti ada kriteria yang kita dah ada dalam kepala. Nak pilih yang macam mana. Okey. So macam ni lah. So sama juga yang macam ni. Dalam kepala panel, dia mesti ada calon macam mana yang dia nak pilih. Dia first impression tu penting lah, cikgu. Oh, sangat-sangat penting. Kalau Google tu okey tak, cikgu? First impression dia? Aiman sendiri pun cakap tadi, first impression memang nak ambil. Betul kan? Iyalah. Okey. Betul tak? Okey. Baik. So kita teruskan untuk kelayakan akademik. Okey, ini memang tak dapat dinafikan lah. Memang sangat-sangat penting lah. Okey, untuk menilai. Lepas tu yang ketiga adalah pengetahuan. Calon mesti ada pengetahuan. Okey, selalunya calon di sinilah yang markah dikurang. Pengetahuan am. Okey, ini kelemahan. Kelemahanlah pelajar-pelajar kita pengetahuan am. Pengetahuan am contoh menteri pun tak kenal. Itu antara contohlah. Pengetahuan am yang pelajar mesti ambil tahu.
Pengetahuan siapakah Perdana Menteri yang pertama? Isu-isu semasa, apa yang berlaku. Kalau contoh, pelajar dipanggil temuduga tu untuk khusus pendidikan. Maka dia kena tahu juga sedikit latar belakang atau isu-isu pendidikan semasa yang sedang berlaku sekarang. Sebagai contoh, siapakah Menteri Kanan Pendidikan Ya, sekarang? betul. Begitu, cikgu? Itu dah ada homework yang diberikan. So boleh cari. Siapa dia? Paling kita tanya, cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Lepas tu, asas organisasi atau kursus pengajian. Tadi kita sebut tentang pengetahuan am. Dan yang kedua, kena lebih spesifik. Kalau kita dipanggil untuk temuduga Universiti Melaya contohnya, kita kena kenal Universiti Melaya tu di mana terletaknya. Apa kursus-kursus yang ditawarkan di Universiti Melaya. Okay, dan siapa Universiti Melaya itu siapa? Okay. Contohnya dalam ranking di Malaysia sekarang, kedudukan Universiti Melaya adalah di tempat pertama. Oh, Universiti Malaya. Ya. Jadi kena buat kajian, kena buat research. Okay? Untuk kita ketahui dan untuk kita hadapi temuduga. Okey. Okey, begitu juga dengan kursus ataupun pengajian yang dipilih. Contohnya Peyun, dia nak jadi seorang peguam. Betul Peyun? Jadi dia kena tahu daripada universiti mana. Universiti mana yang menawarkan kursus-kursus perundangan. Oh, betul. Apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk memohon. Kan? Jadi kena buat study, kena buat research. Betul. Ya. Peyun nak masuk universiti mana, Peyun? Mungkin UKM. UKM. Oh, UKM. Okey. Wow. Okey, mudah-mudahan dapatlah tu ya. Okey. Okey, cikgu. Okey, seterusnya kita pergi kepada aspek kemahiran insaniah atau apa yang kita selalu sebut soft skill. Okey, ini sangat-sangat penting sebab dia akan jadi nilai tambah kepada calon. Contohnya, cikgu? Okey, baik. Kalau yang tadi sahsiah semua dah A, kelayakan akademik dah lepas. Pengetahuan semua tip-top. Semua kenal. Ya. Tapi sampai dekat kemahiran insaniah, contohnya kemahiran menyelesaikan masalah. Panel bagi satu case study atau situasi untuk calon itu selesaikan. Di situ calon akan dinilai. Sejauh mana kemahiran menyelesaikan masalah itu. Ya, pada tahap STPM ni lah. Kan. Jadi memang kena bersedia. Okay, selain itu, kemahiran berkomunikasi. Macam mana calon menjawab soalan-soalan yang diajukan oleh panel. Okay. Body contact, eye contact, body language. Semua aspek itu diambil kira. Baik, cikgu. Dalam keempat-empat ni, yang mana paling penting dan yang mana menjadi keutamaan kepada orang yang interviewkan tu? Kalau tanya saya, keempat-empat tu kita kena blend bagi cantik-cantik. Dia tak boleh, tang ni lah penting, sana kurang sikit, tak ada. Tapi dapat straight A, cikgu? Ya, betul straight A. Tapi straight A tak menjanjikan kemahiran insaniah dia pun A. Oh, betul juga. Kemahiran insaniah kita kena cari, kena gilap. Dari semasa ke semasa. Bonusnya kalau dia ada soft skill ni, cikgu, memang cukup hebat lah. Itulah yang akan membezakan markah calon biasanya. Macam murid-murid kita ni, cikgu, ada tak mereka ni, kalangan mereka ni yang ada soft skill ni? Daripada sudut kepimpinannya, masalah dan sebagainya. Okey. Untuk makluman semua, ke-6 pelajar saya ni adalah ahli jawatankuasa Badan Kepimpinan Kolej. Wow. Jadi memang kalau bagi saya ni well trained lah. Dia orang ni dengan saya macam bayang-bayang. Oh, bayang-bayang. Sentiasa dengan saya. Wow. Maknanya bukan biasa-biasa ni murid yang bersama dengan kita, cikgu. Kita sentiasa gilap lah kemahiran tu. Oh, memang kalau yang kemahiran insaniah ni kes selesai lah, cikgu. 95% tu saya boleh jamin, insya-Allah. Yes, dapat, dah dekat nak lulus tu. Okey. Baik. Okey. Macam tadi Aiman tanya, mana yang lebih penting kan? Okey. Yang pertama, sahsiah dan keterampilan. Itu pun kita boleh latih. Kelayakan akademik, exam dah habis. Dan untuk makluman, ini juga adalah skora-skora barisan. Antara insya-Allah. Ini sasaran pelajar cemerlang Kolej Tingkatan 6 Sultan Salihuddin. Okey, pengetahuan. Okey, saya sudah pun memberi guideline ataupun panduan macam mana untuk bersedia. Dan kemahiran ini juga, pelajar-pelajar ini dah pun menghadiri pelbagai kursus untuk menggilap
kemahiran-kemahiran insaniah. ada siap pergi kursus, cikgu, ya. Di kolej tingkatan 6, satu kelebihannya, kita biasanya bila kita anjurkan satu-satu program, kita memang akan bagi ruang dan peluang kepada pelajar, terutamanya daripada badan kepimpinan lah, untuk mengendalikan program tersebut dari A sampai Z. Pelajar sendiri yang kendalikan. Contoh bila kita buat program, kita perlukan kertas kerja. Betul. So kertas kerja, ini setiausahanya Alia Sofia menyediakan kertas kerja. Nampak macam setiausaha dah tu. Ya, okey. Jadi mereka memang sudah didedahkan dengan pelbagai aspek kemahiran insaniah yang mana sangat-sangat penting untuk menambahkan markah dalam penilaian sesuatu temuduga yang dijalankan. Bagus tu. Maknanya pengalaman yang mereka dapat di sekolah tu, di kolej, cikgu, maknanya dapat digunakan waktu mereka bekerja nanti. Betul. Nanti mungkin ada syarikat yang nak ambil Alia bekerja sebagai setiausaha nanti, ya? Ya, insya-Allah. Okey. Cikgu boleh terus lagi. Okey. Baik. Sehingga itu, ada soalan apa-apa tak daripada pelajar cikgu? Okey, ada soalan ke? Ada soalan ke? Kalau tak ada, nanti cikgu yang tanya. Ya, betul. Kalau tak ada soalan, sekejap lagi cikgu yang tanya. Okey, macam kata Abang Aiman tadi. Ya, Alia, silakan. Silakan. Okey, cikgu. Ya. Bagi pelajar perempuan yang bertudung, okey, apakah gaya tudung yang memenuhi kriteria untuk menghadiri temuduga? Okey, baik. Ya. Aspek pemakaian pun ada, cikgu? Ya, sangat penting. Itulah antara markah-markah bonus, okey, yang mana akan menarik minat panel untuk menambahkan markah pada calon berkenaan. Okey, baik. Saya tak mahu hurai panjang yang ni sebab kita akan masuk pada topik etika pakaian nanti. Oh, ada? Ya, kita simpan dulu soalan Alia itu. Bagi suspend lah. Ya, cuma satu, Aiman. Okey, saya nak tekankan. Bila kita berpakaian ni, biar sedap mata memandang. Sedap mata memandang. Bila sedap mata memandang, hati akan jatuh sayang. Okey. Begitu. Kalau tengok Alia ni pun dah sejuk mata memandang. Ya, ataupun biar sedap mata melihat, hati pasti akan terpikat. Aduh. Macam tu ya cara dia. Ya, begitu. InsyaAllah. Maknanya yang paling penting akan tinggi. Kekemasan dan pakaian itu sendiri main peranan dalam sangat temuduga. Penting. Kita akan huraikan lebih lanjut nanti pada slot yang berikutnya. Okey, baik. Okey, macam cikgu dah kata awal-awal tadi, okey, untuk menghadiri sesi temuduga ini, kamu mesti buat persiapan. Tak ada shortcut, tak ada pilihan. Kena buat. Ya, kalau betul-betul kita nak, kita terpilih untuk permohonan kita tu, kita kena buat. Buat persediaan. Macam saya buat skrip tu kira persediaan ke, cikgu? Persediaan, tapi mungkin salah strategi. Alamak, patutlah tak dapat. Mungkin salah strategi. Kita tak jumpa lagi masa tu. Okey. Ya, okey. Nanti kita akan terangkan. Baik, untuk persediaan ini kita bahagikan kepada 3 fasa. 3 fasa untuk menghadapi satu-satu sesi temuduga. Okey, yang pertama adalah sebelum, semasa dan juga selepas. Okey, 3 fasa ini sangat penting. Okey, barulah jadi satu komplit resepi. Macam kalau kita buat kek contohnya, tak cukup sebiji telur pun tak jadi kek kita nanti, Aiman. Betul juga, cikgu. Betul tak? Keras nanti. Ya, nanti tak naik. Tak naik. So samalah macam temuduga ni, kita perlu ada semua ni persediaan ni. InsyaAllah kamu mesti berjaya dipilih melalui temuduga Tapi tersebut. biasanya, cikgu, orang akan fail di bahagian sebelum, cikgu. Ya. Mungkin cikgu boleh highlight bagaimana kita nak kuatkan sebelum, cikgu. Okey. Di fasa sebelum ini, persediaan tu merangkumi semua. Fizikal dan mental kita. Kalau kita nak pergi temuduga tu dalam keadaan bersin, tak berhenti-berhenti. Kan? Okey. Betul tak? Betul. Jadi kita dah tahu bila kita akan hadiri temuduga. Jadi persediaan tu kita kena buat. Jaga kesihatan. Ambil vitamin C contohnya, kan, untuk kekal sihat. Okey. Untuk mental pula sama juga. Kan? Kalau masa tu kita tengah bersedih, contohnya kucing mati. Kucing mati? Ya, saya ada kes student saya macam tu. Kemurungan disebabkan arnab dia meninggal. Okey. Okey. Jadi
kena kawal. Kita dah tahu contohnya minggu depan kita akan hadiri temu duga. Jadi kita kena kawal, kena rawat emosi itu bagi stabil. Agar kita lebih bersedia. Itu pun mengganggu, cikgu, ya? Sangat. Sebab setiap orang tak sama. Apa yang mengganggu atau memberi kesan pada emosi dia tak sama. Mungkin bagi kita dengar kucing mati apa dah hal. Apa dah hal, cikgu? Apa dah hal? Belilah yang baru. Beli yang baru. Okey, tapi mungkin bagi dia itu satu bagi nilai sentimental yang sangat tinggi. Tak boleh move on lah, cikgu. Ya, betul. Cikgu, saya suka yang nombor 5 tu, cikgu. Jangkaan Okey. soalan dan jawapan ni. Dia ada soalan bocor, cikgu? Ataupun nanti yang kita bocorkan. Nanti kita bocorkan. Nanti kita Okey. akan sama-sama bocorkan. Okey, baik. Yang pertama, macam saya dah sebut awal tadi, kajian profil. Maksudnya pelajar kena buat kajian. Okey, macam tu contoh tadi, PU nak ke UKM. Jadi kena pasti UKM itu di mana? UKM itu apa? Betul. Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey. Di mana terletaknya universiti kebangsaan kena ini? tahu juga. Ya, kena tahu. Kan? Nanti bila orang tanya dapat UKM kat mana entah. Entahlah. Dapat-dapatlah. Ya, kan? Pasrah sangat bunyi Pasrah dia. sangat bunyi Baik. dia. Okey, itu kajian profil. Sama juga kenal pasti lokasi itu. Di mana? Ya. Okey, kalau contoh kita tahu di Selangor. Selangor di bahagian mana? Dalam daerah mana? So kita kena tahu. Okey, baik Ustaz. Yang ketiga, cikgu, yang ketiga ni tentukan pakaian. Ya. Okey, kita simpan dulu, cikgu. Baik. Sebab tadi Alia ada tanya pasal tudung tu. Ya. Tapi kita berehat dulu seketika. Kita kembali semula dalam RTS STPM 2020. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam RTS STPM 2020. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Mahfuzah dalam subjek kaunseling persediaan menghadapi temu duga. Dah semua dah sedia ke belum ni nak pergi temu duga untuk universiti nanti? Dah bersedia Okey. Dah. Mereka kata mereka ni dah bersedia. Nampak confident sangatlah, cikgu. Kita nak test diorang tak? Boleh kita uji sedikit? Kita uji sikitlah. Sebab Okey. nampak confident sangat kan? Di tangan saya ada dua kad. Kad yang pertama ini menunjukkan simbol betul dan kad yang kedua menunjukkan simbol salah. Ya. Okey, silakan cikgu. Okey, baik. Sebelum cikgu teruskan, kita akan buat pop quiz kejap ya. Okey. Untuk menguji. Okey, baik. Jika sekiranya cikgu nak menghadiri satu sesi temu duga. Okey, cikgu pakai baju warna hijau terang dengan tudung warna merah hati. Dengan kasut berwarna kuning. Mak ai. Baik. Okey. Adakah cikgu akan mendapat perhatian panel? Okey. Jawapannya? Yes or no? Ya ataupun tidak? Siapa nak cuba? Silakan. Angkat tangan. Sila angkat tangan. Semua jawab. Cikgu nak tengok. Okey. Kalau saya lah cikgu kan, saya rasa macam no. Ya. Okey, dan murid-murid kita tulis terbalik kan? Terbalik kan? Itu jadi Terbalik on. tu Haziq. Okey. Okey. Semua kata no, cikgu. Haziq masih berfikir? Dia masih keras kat situ, cikgu. Okey. Haziq? Okey. Tak apa, dia hilang sekejap. Tapi cikgu, saya rasa macam yes lah, cikgu. Ya. Saya rasa macam yes. Jadi sebenarnya apa jawapannya, cikgu? Baik. Tadi saya cakap baju warna merah. Baju merah. Kasut warna kuning. Tu. Tudung? Tudung warna apa tadi? Warna apa tadi, Alia? Hijau. Warna hijau. Tudung hijau. Okey. Satu kombinasi colour yang sangat cantik. Di antara Kedah dengan Selangor. Ya, kan? Okey. Kalau saya selalu tekan dengan pelajar-pelajar saya, itu ABC. Air batu? Air batu campur. Okey, air batu campur ni sedap. Makan dia sedap. Tapi tak sesuai untuk dibawa ke temu duga. Jadi jawapannya adalah No. Okey. Alright. Ada Baik. soalan lagi? Satu lagi soalan sebelum kita teruskan. Okey. USM ataupun Universiti Sains Malaysia terletak di Johor Bahru, Johor. Betul atau salah? Betul ke tidak tu? Cepat. 1 minit dari sekarang.
No. Oh, cepat Salah. dia jawab. Dia kata no. Habis tu terletak di mana je cikgu? Aiman punya jawapan? Saya no lah juga. No lah juga. Ikut student saya lah Ikut tu student kan. cikgu lah. Okey, baik. Okey. Sebenarnya saya ni suka bagi homework. Suruh dia orang hafal. Hafal. Nama singkatan dan nama penuh universiti dan di mana terletak. Oh, USM tu singkatan dia? Ya, USM, Universiti Sains Malaysia terletak di Pulau Pinang. Pulau Aiman. Pinang. Maknanya tak jauh lah cikgu dengan Kedah Tak ya? jauh, dekat saja. Dekat saja. Okey, Okey. baik. Itu. Betul lah tu. Tahap confident dia orang menentukan. Memang pelajar-pelajar ni dah bersedia untuk menghadiri temu duga. Kita saja nak test je cikgu Saja kan. nak test. Ya, Nampak baik. dia orang confident betul-betul ni. Baik, kita nak teruskan okey, yang ketiga kita akan cikgu. teruskan. Pada tadi, item yang ketiga adalah menentukan pakaian yang kita akan pakai untuk hadiri temu duga tadi. Okey, tadi saya dah bagi satu contoh kombinasi warna ABC kan. Hijau, Okey. kuning dengan merah. Ya, hijau, kuning, merah. Okey, untuk temu duga dia ada satu kod etika yang kita kena penuhi. Okey. Okey. So kita kena pakai pakaian-pakaian yang berwarna cerah. Nanti saya akan ulas lebih lanjut. Okey, baik. Yang keempat adalah kita menyediakan dokumen. Okey, dokumen-dokumen yang perlu kita serahkan atau tunjukkan kepada panel semasa menghadiri sesi temu duga berkenaan. Contoh, sijil pencapaian akademik, sijil penglibatan aktiviti-aktiviti co-curriculum pelbagai peringkat. Sama ada peringkat sekolah, daerah, negeri maupun kebangsaan. Okey, itu akan menentukan markah kita tinggi atau rendah dalam penilaian sesi temu duga tu nanti. Okey, yang kelima adalah jangkaan soalan dan juga jawapan yang macam Aiman tanya tadi. Okey, antara persediaannya, pelajar kena buat study sikit kan. Kena jumpalah cari cikgu kaunseling ataupun cari senior-senior yang dah lepas. Dah pernah? Ya, dah pernah. Sebab akan ada, daripada situ kita akan dapat tips. Apa soalan-soalan favourite yang selalu panel tanya. Contohnya, selalu saya akan sembang balik dengan alumni kan untuk kita kena pasti dan kita dapatkan feedback. Okay? Ini soalan bocor cikgu Ya, ini antara soalan yang akan kita bocorkan pada petang ni. okey. Okey. Baik. Antara soalannya. Okey. Soalan simple-simple tapi untuk melihat kita menjawab. Cara kita menjawab bagi menilai soft skill yang saya kata tadi, kemahiran komunikasi. Okey. Contoh, ada satu soalan pelajar saya ditanya, okey, terangkan tentang diri. Jadi pelajar berkenaan menerangkanlah profil diri dia. Dan satu yang menarik perhatian panel adalah bila disebut, calon ini adalah calon lelaki. Disebut dia kata hobi dia suka memasak. Okey, jadi panel tu sangat tertarik. Baik, dia kata. Okey, ceritakan, terangkan step-step macam mana nak menyediakan kari kepala ikan. Macam tu soalannya? Itu je. Wah. Jadi kadang benda-benda yang kita tak jangka. Di luar daripada jangkaan betul. kita. Jadi kita kena buat research lah. Kita jumpa guru kaunseling, kita jumpa senior, kita cuba dapatkan. Jadi bila kita dah ada tips-tips, kita kena cuba. Okey, kalau panel tanya macam ni, nak kena jawab macam ni. Contohnya. Ada format jawapan yang ada format baik. jawapan. Format jawapan yang panel nak dengar, bukan yang kita nak cakap. Dia berbeza tu, Aiman? Berbeza, cikgu? Ya. Baik, tak apa. Kita teruskan pula. Yang keenam adalah simulasi atau latihan. Bila kita dah cukup bersedia, kita kena berlatih. Okey, kena berlatih. Orang kata tengok cermin, cikgu? Boleh. Boleh juga? Boleh. Tak ada masalah. Guna apa sahaja kaedah yang kita selesa untuk melakukan. Kalaupun tak tengok cermin, kita boleh duduk dalam grup ataupun kelompok 2-3 orang kawan yang memohon jurusan yang sama, universiti yang sama. So duduk bincang soalan-soalan. Okey, dapat dari senior ni macam ni, dapat dari senior tu macam tu. Kita bincang, kita keluarkan. Jadi kalau ditanya macam ni, apa yang kita nak jawab? Dan kemudian dapatkan kepastian dengan jumpa guru kaunseling. Itu penting, cikgu kan? Ya. Jumpa dengan orang yang dah berpengalaman. Ya. Okey, cikgu. Jangan overconfident, pergi terus. Kita overconfident, cikgu. Ya. Sebab tu tadi Aiman kata selalunya di sebelum ni yang orang jarang buat persiapan itu. Lepas tu salahkan ketika interview tu tak dapat dan sebagainya. Ya, kan. Okey, baik. Itu di fasa sebelum. Okey. Fasa semasa. Semasa sesi temu duga itu dijalankan. Okey, baik.
Masa tu kita kena tunjukkan tanggapan pertama yang baik. Macam Aiman kata tadi, first impression tu sangat-sangat penting. Dari mula kita tolak pintu, melangkah masuk ke dalam bilik temuduga itu, panel dah mula perhati. Top to toe, atas ke bawah. Daripada start masuk tu, cikgu? Ya. Okey. Macam mana kita bawa handbag. Macam mana Aiman buat catwalknya. Okey. Kan? Buat catwalk, cikgu. Macam mana failnya dikepit, dikilik. Dan juga pemakaian. Warna-warna pakaian yang dipilih. Jangan dihempas pula pintu tu, cikgu. Ya, betul. Okey. Yang kedua, kita kena tunjukkan kita ni seorang yang bersopan dan sentiasa berterima kasih. Kan? Okey, bila kita masuk biasanya kalau tidak dipelawa untuk duduk, kita boleh tanya dengan sopan. Boleh saya duduk tuan? Boleh saya duduk puan? Okey, tunjukkan kesopanan itu. Dan kalau dipelawa untuk duduk, berterima kasih. Terima kasih tuan, terima kasih puan. Okay? Jangan tiba-tiba duduk lah. Ya, jangan masuk macam buat rumah sendiri, tarik kerusi, duduk je. Okey. Seterusnya, jawab soalan dengan tepat. Jangan melencong pergi merata. Okey, kadang-kadang kita bila soalan yang ditanya tu kita tak ada idea nak jawab apa, kita mula. Melalut je. Pusing kot tempat lain ni. Okey. Baik, yang keempat, yakin dan tenang. Janganlah tunjuk kelang kabut sangat. Masuk je pintu sampai tersepak kaki sendiri. Tersadung. Kan? Tersadung kaki. Lepas tu, tunjukkan yang kita tenang, yakin. Walaupun dalam hati ni Allah sahaja yang tahu. Berpeluh habis, cikgu. Gementarnya, ya. Waterfall daripada atas ke bawah. Ya, betul. Baik. Dan seterusnya bertanya soalan jika diberi peluang. Sebab ada setengah-setengah panel. Kadang-kadang dia dah satu hari menemu duga. Betul. Bila sampai dah petang dia pun dah tak larat. Perut dah lapar dah, cikgu. Letih semua bagai kan. Dia akan bagi. Okey, ada apa nak tanya saya? So macam sebab tu saya kata tadi, kena ada jangkaan soalan. Kita pun bersedia. Dah plan dah. Ya. Kalau ni ada sesuatu yang nak tanya, contoh tentang universiti itu yang tak dapat dicari daripada mana-mana laman web. Ya. Okey, mungkin kita boleh tanya balik. Saya nak tanya contohnya. Okey, kalau saya dah habiskan peringkat ijazah sarjana muda ni, peluang saya tinggi tak tuan untuk saya sambung lagi ke peringkat seterusnya contohnya. Ini soalan bagus, cikgu. Ya, itu antara yang dibocorkan hari ni. Nampak cerdik tu. Itu nampak kesungguhan yang kita betul-betul nak belajar. Betul, cikgu. Betul. Okey, baik. Habis selepas. Okey, kita pergi ke fasa yang berikutnya. Tadi semasa dan selepas. Ya. Okey, sebaik sahaja selesai menjawab semua temuduga, fail pun dikembalikan. Biar panel temuduga yang tentukan sesi sudah selesai ataupun belum. Jangan kita tengok diam, cik saya dah boleh balik ke? Dah habis ke? Tak perlu. Okey, pelajar-pelajar duduk je diam-diam, tunggu sehingga panel kata, okey baik kita dah selesai, boleh balik ke apa, barulah kita bangun. Okey, yang kedua, ucapkan terima kasih. Okey, terima kasih tuan, terima kasih puan. Lepas tu tinggalkanlah bilik dengan sopan. Cikgu, soalan Cik Puman. Ya. Perlu tak kita buat ayat rayuan sikit? Ayat rayuan untuk pilihlah saya. Pilihlah saya. Pilihlah saya. Kalau tuan tak pilih, siapalah saya nanti? Apa kata cikgu? Boleh sahaja kot sebagai penutup. Tapi dengan ayat yang bersopan lah, cikgu, ya. Okay. Saya harap saya berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di sini. Contohnya. Yes, ini skrip dia. Ini skrip yang cukup baik. Saya harap saya diberi peluang. Diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran di universiti tuan. Janganlah sampai menangis-nangis pula kat depan tu. Ya, tolonglah saya. Saya harapan keluarga. Harapan keluarga. Jangan sampai macam tu. Okey? Baik. Yang ketiga, tinggalkan bilik dengan sopan. Ya. Okey. Contohlah tadi ada soalan yang tak dapat dijawab contohnya. So janganlah terlalu kecewa dan tinggalkan bilik dengan perasaan murung, hempas pintu, tolak kerusi kan. So jangan tunjukkan itu. Kita tinggalkan dengan sopan. Bangun dengan sopan, dengan perlahan. Kalau ada beg di tepi di sisi kerusi, angkat perlahan dan tinggalkan. Okey, jika sekiranya jarak antara kita dengan panel dekat. Okey, mungkin dalam 1 meter. Okey,
ingat, jangan belakangkan panel. Okey, kita mengundur sedikit setapak 2, kemudian baru kita beralih. Tapi jika sekiranya biasanya untuk temuduga pendidikan, dia akan jarakkan sedikit 2-3 meter sebab dia nak tengok cikgu ni boleh bercakap ataupun tidak. Calon cikgu kan. Okey, jadi dia akan letak jauh sikit. Jadi bila yang jauh itu boleh kita terus pusing dan tinggalkan bilik. Jadi jarak dekat, jangan belakangkan panel. Okey. Ini yang penting cikgu Ya, Baik, itu antara adab-adab lah yang kita kena jaga. Baik. Okey. Inilah yang tadi ni kan. Bila kita dah cerita semua tu sepanjang tempoh sesi tu, ada beberapa isu ataupun ada beberapa item yang perlu kita elakkan. Kena ingat. Okey, dan antaranya adalah jawapan kan? Okey. Jangan terlalu santai. Contohlah, dari Kedah ya. Kan? Macam kita bersembang dengan kawan-kawan kan. Okay, elakkan bercakap macam tu sebab itu menunjukkan kita tidak sopan. Atau contohnya, ya saya dari Kedah, Cik. Kemas jawapan tu. Baik. Kan? Bocor lagi. Betul, bocor lagi. Baik. Okey. Macam Director Ahmad Nisfu pesan, cakap. Ya, cakap. Ya? Jangan je senyum je, angguk sahaja. Sebab ada masanya panel takkan tengok muka. Dia tanya kadang sambil menulis atau sebagainya. Jadi kita kena bercakap. Baik. Okey, seterusnya cikgu. Okey, baik. Yang kedua, melakukan tindakan yang tidak sopan atau boleh mengganggu sesi temuduga yang sedang dijalankan. Contohnya, maklumlah bila nak hadiri temuduga ni, macam Aiman kata tadi, menggeletar. Kan? Jangan tunjuk sangat, kita goyang-goyang kaki contohnya, kita pintal baju contohnya, pintal hujung tudung contohnya, kan? Nak menghilangkan rasa gementar itu. Okey? Jadi, kena kawal pergerakan tu. Sebab cover itu semua akan mengganggu fokus panel pada kita. Okey, cikgu, seterusnya cikgu. Okey, baik. Yang kedua, mengunyah gula-gula, chewing gum atau sebagainya. Kan? Tadi sebelum masuk memang tengah makan, jadi sayang nak buang. Jadi bila dah dipanggil, buang. Kosongkanlah. Okey, mulut. Lepas tu yang ketiga, goyang kaki tangan ataupun jegilkan mata. Contohnya, bila disoal, lepas mungkin masa tu dia tak berapa dengar, kurang dengar. Jadi dia nak tanya semula apa soalan. Okey, jadi bila nak tanya semula soalan tu, janganlah sampai menjegilkan mata. Ya, apa tadi? Tanya sahaja dengan sopan. Maaf tuan, boleh tuan ulang soalan yang saya tak sempat dengar atau sebagainya. Yang bersopanlah. Okey, baik. Sebelum cikgu teruskan, cikgu nak tanya. Semua ada phone. Zaman sekarang ni semua ada phone. Ya, betul cikgu. Ya. So, apa etikanya? Kalau kita bawa phone, perlukah? Wajarkah kita silent mode-kan phone itu? Ya atau tidak? Ya ataupun tidak? Yes? Ya, okey. Saya pun yes juga, cikgu. Nampak respon. Okey. Sekarang ni, apa phone yang kita gunakan pun simpan dulu. Silent mode kan. Jadi, dia tidak akan mengganggu proses kita punya temuduga yang sedang dijalankan. Okey, cikgu. Okey, baik. Samalah macam mengganggu percakapan panel penemuduga itu ataupun calon lain. Okey, di situ ada dua benda yang saya nak highlight. Okey. So, macam tadi, bila kita duduk tak diam, semua benda tu mengganggu. Betul. Ataupun panel sedang bertanya. Kita excited nak menjawab. Terus sahaja. Sedangkan panel belum lagi habiskan ayat dia. Jadi sabar sekejap. Tunggu sehingga panel habis bercakap. Ini etika dah cikgu ya? Ya, etika. Baik cikgu. Jadi saya yakin murid-murid pun dah bersedia untuk menghadapi temuduga ini. Sedikit nasihat daripada cikgu sebelum kita mengakhiri rancangan kita hari ini, cikgu. Okey. Baik. Macam yang selalu, cikgu selalu sangat ulang dengan diorang. Okey. Okay, ini semua kita dah sentuh tadi. Okey, ini apa yang cikgu nak sentuh. Okey, nak ingatkan. Okey, pesanan akhir daripada cikgu, buat sahaja tanpa tapi, usaha tanpa henti,
pulun sampai jadi. Universiti pasti dijejaki, kejayaan pasti dimiliki. Okey, saya suka sangat ayat cikgu. Pulun sampai jadi. Dan terima kasih kepada Cikgu Mahfuzah atas penerangan dan saya yakin seluruh murid-murid SPM, STPM, STAM dan sebagainya mereka perlu tengok rancangan ini agar mereka dapat lulus dalam interview yang dianjurkan. Terima kasih cikgu dan terima kasih murid-murid sekalian. Kita dah berada di akhir rancangan RTS Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Terima kasih cikgu. 老师谢谢你。Nanti Thank you teacher. 老师谢谢